Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Pada malam ni dengan limpah rahmatnya dapat lagi kita menyambung siri kuliah kita daripada kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatihi dzatiyah wal fi'liyah. Amma dzatiyah fal hayah wal qudratu والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة. وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل. Muka surat 7 ni di bawah tajuk sempurnanya sifat-sifat Allah SWT azali dan abadi. Dia, yakni Allah SWT, sedia kala dan berkekalan dengan nama-namanya, sifat-sifatnya yang zatiyah dan fi'liyah. Sifat-sifat zatiyah itu ialah hidup, kuasa, ilmu, kalam, mendengar, melihat dan kehendak. Manakala sifat fi'li ialah mencipta, merezekikan, mengadakan, menjadikan, membuat dan sifat-sifat fi'li yang lain. Jadi apa yang kita nak bincang pada malam ni, iaitu Allah SWT seperti mana zat dia, maka sifat dia juga adalah bersifat azali ataupun bersifat qadim. Bukan kata sifat dia ni ada kemudian lepas daripada wujud dia. Mana Allah SWT ada dia tu bersama-sama dengan zat dan sifat dia. Tidak kata sifat tu kemudian lepas pada tu baru mari, tidak. Tidak seperti kita. Manusia ni sifat dia berjalan. Tetapi waktu dia ada, wujud dia tu dalam perut ibu dia, dalam keadaan tak tahu kau sekarang. Dan dia hanya dapat berjalan bila dia umur setahun lebih kau baru dah dapat berjalan. Jadi sebelum tu tak ada sifat berjalan. Itu kita panggil sebagai sifat itu terdahulu daripadanya itu tiada. Mana kalau kata manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain, sebelum ada sifat tu tak ada. Kita makhluk ni, zat kita pun lagu tu juga. Sebelum daripada ada, tak ada dulu. Sifat pun lagu tu juga. Walaupun kita sudah dilahirkan, tetapi sifat melihat tu tak ada lagi. Sifat berkata-kata tak ada lagi. Kalau kita tak pandainya teriuk. Lepas pada itulah baru ada sifat tu. Jadi sifat tu tadi perlu diusahakan baru ada. Sifat tahu yang ada pada manusia itu adalah sifat yang baru ada. Tidak seperti Allah SWT. Oleh kerana Allah SWT tidak seperti makhluk ni, jadi ulama kata zat dan sifat dia tu kekal, abadi, sejak azali lagi ada. Qadim, sifat dia tu seperti mana qadim, zat dia. Yang ni tidak terdahulu oleh tiada. Mana ada tu mana siap selalu. Kalau kita beli kereta,
dia punya brosur dia tu dia tulis lah. Dah. Radio, kaset gapo semua, dah. Sport ring, cukup lah. Tiba-tiba kita beli kereta tu naik tu tak ada sokang. Bising dah kita. Sebab tidak sempurna. Jadi Allah SWT dia sifat maha sempurna, tak mungkin sifat tu ada kemudian lama lepas daripada zat dia, tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat Allah Ta'ala ni dapat dibahagikan kepada dua. Yang kita panggil sebagai sifat zati, mana sifat diri dia. Satu lagi orang panggil sifat perbuatan, sifat fi'li. Jadi Imam Abu Hanifah sebut di sini sifat zati, mana hidup, kudrat, ataupun kalau kita baca al-hayyu, Allah Ta'ala hayyun, hidup, kudrah, berkuasa, yakni qadir, al-ilmu, tahu, yakni alim, kalam, yakni Allah SWT mutakallim, bersifat dengan sifat berkata-kata, sama', yakni mendengar, as-sami', al-basar, mana Allah Ta'ala melihat, mana dia tu yang melihat, al-basir, wal iradah, dan dia ada sifat kehendak, dan dia adalah murid, dia berkehendak. Jadi sifat-sifat ni dipanggil sifat zatiyah, sifat diri. Yang dikatakan sifat diri ni, mana tidak boleh, tak ada dalam mana-mana waktu. Yang ni sifat zati ni dia kena ada dalam semua waktu, tidak boleh terpisah. Dalam nota kita nombor 21 tu, sifat-sifat zatiyah ialah sifat yang tidak terpisah dari zat. Mana dia tidak mungkin tak ada. Macam kata hidup tu, hayyun, al-hayah, Allah Ta'ala hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu adalah sifat zati dia. Jadi sifat zati ni macam mana? Kalau tak ada, tak ada. Mana kalau kata kita manusia ni, kita hidup, tetapi hidup kita ni dia akan berakhir dengan mati. Jadi kalau kata tak ada sifat tadi, mana terpisah. Sifat hidup tu terpisah daripada diri kita, matilah kita. Orang panggil mayat. Orang sipal lalu sibuk. Orang nak mandi, nak bayar pula, nak tanam, sebab mati dah. Sebab tak ada sifat hidup. Dan bila tak ada sifat hidup ni, maka automatik sifat-sifat lain tak ada. Sifat mendengar, sifat melihat, sifat berkehendak, sifat kuasa, dia automatik tak ada. Jadi mana hidup ni kepada kita ni dah, dia tidak boleh terpisah, mesti. Kalau tak ada sifat ni, zat pun tak ada. Maka kita nak pakai sifat zatiyah bagi Allah SWT. Allah SWT ni sifat zatiyah dia apa? Hidup. Hidup. Mana tidak mungkin dia tak ada, dia hidup. Dan kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dua saja di situ disebut sifat Allah Ta'ala, hidup, qayyum, maknanya sentiasa mentadbir, sentiasa mentadbir, mengatur urusan hamba-hamba dia. Mana dua sifat ni dia tidak mungkin tak ada, dia kena ada, barulah layak dipanggil sebagai Tuhan. Barulah layak kita anggap dia yang maha kuasa. Barulah layak dia tu kita nak tanda tangan minta jerit, minta daripada dia. Barulah layak dia sahaja tu yang sepatutnya kita minta. Sebab apa? Sebab sifat zatiyah ni, sifat hidup dan sifat mentadbir, al-hayyul qayyum. Jadi sifat ni tidak mungkin tak ada. Hidup, kuasa, ilmu. Jadi semua ni kalau kita belajar dalam, orang panggil dalam kitab akidah Sanusiyah, dia akan bahas lah. Kalau kata hidup ni, hidup yang sempurna tu dia mesti ada kuasa. Kalau kata kita hidup, dah kita hidup, kita ada tanah tapi orang lain kata tak ada mana.
Kalau orang tu hidup tapi dia jadi hamba orang, dia tidak berkuasa. Itu orang panggil hidup yang lemah, hidup yang tidak sempurna. Jadi bila kata Allah SWT hidup dia hidup sempurna, maka itu memastikan dia ada sifat-sifat lain, automatik. Begitu juga kalau kita kata Allah Ta'ala Maha Kuasa, kuasa-kuasa ni dia kena ada pada orang hidup. Jadi dia punya mesti mari sekali kuasa mendengar, melihat, berkata-kata, berkehendak. Dia tak boleh tak ada. Kalau tidak sempurna. Kalau tak ada salah satu daripada sifat ni, maka akan nyata kekurangan. Dan kita boleh nampak benda-benda lagu ni kalau benda ni tak ada pada manusia, kita boleh faham. Maknanya kalau orang tu ada anak dah, 2-3 hari tu anak dia tu tak berapa boleh dengar rupanya. Jadi missing dah, sibuk dia. Ataupun apa, dalam surat beranak tu, dalam surat keluar daripada waktu dia ada tanda dah. Ni mendengar, mata kiri tanda lah. Jadi kalau dia tak pakah, mana celah tak sempurna. Kurang mana kena ada perhatian lain lah. Kena buat kira yang lain. Itu tanda tidak sempurna. Dan waktu tu kalau misi doyak kita pun berjuru benar dia ya. Mana ada kekurangan. Jadi kalau bagi manusia tu kurang, tidak boleh cakap, tak boleh dengar, ataupun tak ada semangat, tak ada kehendak, itu kekurangan. Jadi kalau manusia tak boleh terima sifat-sifat ni ada pada diri dia, maka Allah SWT pencipta kepada sekalian makhluk ni lebih-lebih lagi lah, tidak boleh tak ada sifat-sifat ni. Jadi dia kena ada dengan tidak terpisah daripada zat dia. Tak boleh kita kata satu ketika, satu masa Allah Ta'ala ni tak boleh kecek. Satu masa Allah Ta'ala tak ada kehendak, tak boleh. Salah aku tu. Dia sentiasa berkehendak, dia sentiasa berkuasa. Jadi itu hak sifat yang kita bilang hidup, kuasa, tahu. Pada semua ni sempurna lah. Tidak kata ada halangi, ada sekata, tidak. Ataupun didahului oleh tak ada. Bila kata Allah Ta'ala tahu, mana dia tahu segala-galanya, tanpa terdahulu dengan tidak tahu, tak mungkin bagi Allah Ta'ala. Kita memang sebelum kita tahu, kita tak tahu. Sebab itulah kita tahu, baru tahu. Kita ni baru tahu. Apa baru ayat kita. Itu manusia. Dia bermula dengan tak tahu, tak ada. Manusia ni makhluk, orang panggil hadis. Baru ada zat kita, diri kita baru ada, begitu juga sifat kita. Bagi Allah Ta'ala, sifat dan zat dia tu, kedua-duanya itu ada sejak daripada azali lagi. Dan sifat-sifat yang kita bila ni adalah sifat zatiyah, tidak boleh terpisah. Wa ammal fi'liyah, adapun sifat fi'li ialah sifat perbuatan, iaitu sifat yang terzahir dengan adanya makhluk. Mana sifat ni nampak kepada kita bila mana ada makhluk. Ataupun ada juga ulama yang kata sifat fi'liyah ni sifat perbuatan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni kita belajar zatullah, diri dia, sifat dia, nama dia, dan satu lagi perbuatan dia. Kalau kita baca dalam surah Ar-Rahman tu, kulla yaumin huwa fi sya'nin, dalam semua waktu dia tu sibuk. Sibuk. Mana ada kerjaan. Tidak kata rehat, duduk saja letih. Seperti yang difahami oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kata Allah Ta'ala buat langit bumi ni hari. Hari ketujuh tu Allah Ta'ala relax, rehat, letih. Itu apa, perbuatan Yahudi menghina Allah Ta'ala. Jadi Allah SWT setiap waktu urusan dia ada berlaku. Sebab apa? Nak beri rezeki orang ni, nak beri rezeki pada orang tu pula.
nak mematikan orang ni, nak menghidupkan orang tu. Mengatur berlaku. Menurunkan hujan seterusnya ni. Semua tu hidayah dia. Qayyum, yang kita kata qayyum lagu tu lah. Jadi Allah SWT sifat fi'liyah ni pada sifat ya kita nampak sifat tu dengan adanya makhluk. Ataupun dijelaskan oleh ulama, iaitu sifat fi'liyah ni mana sifat yang ada kaitan dengan iradah Allah Ta'ala, kehendak. Dan kehendak Allah Ta'ala ni macam-macam. Kehendak Allah SWT ni macam-macam. Macam-macam tu lagu mana? Ada orang yang Allah SWT nak dia jadi lelaki, ada orang dia tu Allah SWT nak jadi perempuan. Ada orang yang Allah SWT nak dia tu ada nanti, ada yang Allah SWT nak dia ada akhir datang. Ada orang yang Allah SWT nak beri rezeki kepada dia hari ni, ada orang yang Allah SWT nak beri rezeki pada dia kemudian. Mana semua ni sifat fi'liyah ni mana sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Mana kalau kita kata sini, tengok dalam apa yang Imam Abu Hanifah sebut sini, seperti mencipta. Sebab mencipta ni mana Allah Ta'ala mencipta satu benda ni, semua makhluk ni bukan ada serentak pada satu masa. Kita ni Allah SWT cipta lewat benar daripada langit bumi. Manusia ni. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah SWT ayat kepada malaikat, dia nak cipta atas muka bumi ni seorang khalifah, nak cipta manusia. Jadi manusia ni baru ada setelah daripada ada malaikat, ada iblis, ada langit bumi, dah lewat benar. Jadi maknanya Allah Ta'ala mencipta tu maknanya sebelum ni tak ada Adam tu, kita pun tak ada. Jadi maknanya Allah SWT mencipta sekarang, tidak mencipta dulu. Mana sebab apa? Kehendak dia. Kehendak dia nak cipta orang tu lah ni, begitu juga kehendak dia nak cipta orang tu kemudian hari. Itu kita kata sifat fi'liyah, perbuatan. Ataupun mudah kata, sifat tu boleh kita nak kata tidak, boleh juga kita nak kata ya. Macam mana? Macam kita kata memberi rezeki. Allah memberi rezeki kepada kita hari ni, tetapi tidak memberi rezeki kepada orang tu. Si A dapat keuntungan, dapat rezeki, B tak dapat. Semua ni siapa dia? Hijab Allah Ta'ala, perbuatan Allah. Sebab apa? Ini kehendak dia. Jadi bila kehendak dia, atas dia lah. Nak ada tu, tak ada, itu kehendak dia pada waktu dia, mengikut ilmu dia, mengikut kehendak dia. Tak ada siapa boleh sekat. Itu kita katakan sifat fi'liyah. Menurut Mulla Ali Qari, setiap sifat yang disifatkan kepada makhluk, setiap sifat yang disifatkan kepada Allah dan tidak harus mensifatkan kepada lawannya, maka itu sifat zat. Dan setiap sifat yang disifatkan kepada Allah dan harus pula menyebutkan lawannya bagi Allah, maka itu sifatnya sifat fi'liyah, seperti menghidupkan dan mematikan, meluaskan dan menyempitkan. Mana boleh kita kata Allah menghidupkan orang ni tetapi tidak menghidupkan orang tu. Allah Ta'ala memberi rezeki kepada orang ni, Allah Ta'ala tidak memberi rezeki kepada orang tu. Tapi kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala dengar orang ni kecek, Allah Ta'ala tak dengar orang tu kecek. Tak boleh. Sebab itu sifat zatiyah, tidak boleh terpisah. Allah Ta'ala boleh mendengar orang ni, orang tu pun Allah Ta'ala boleh mendengar belakang. Maknanya apa? Sifat zatiyah ni bila kita kata tahulah, tahu. Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku
sekarang ni di sini, dan Allah Ta'ala tahu juga apa yang berlaku di sana. Mana kita kena kata tahu berlaku. Dah. Tapi itu adalah sifat zatiyah. Mana tak boleh terpisah. Tapi kalau kita kata sifat fi'liyah, seperti kata memberi rezeki tadi, Allah Ta'ala memberi rezeki kepada orang ni, dan boleh kita kata Allah Ta'ala tidak memberi rezeki kepada orang itu. Allah SWT menurunkan hujan di payah gambar, dan Allah SWT boleh tidak menurunkan hujan di payah gambar esok. Payah gambar hari ni hujan, Allah Ta'ala menurunkan hujan. Esok tidak turun. Siapa dia? Allah juga. Kehendak dia. Maknanya boleh kita ni letak tidak turunkan hujan, turunkan hujan boleh. Tidak turunkan hujan dan tidak menurunkan hujan dan tidak menurunkan hujan sebagai sifat Allah Ta'ala, boleh kita kata tidak dan boleh tu, itu dikatakan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Adapun sifat zatiyah, tak boleh kita nak kata Allah Ta'ala tidak mendengar. Tak dengar ni, dengar tu, tahu ni, tak tahu tu, tak boleh. Sebab itu sifat zatiyah. Boleh nampak tu. Contoh dia tu. Jadi sifat zatiyah hidup. Seperti Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah Ta'ala itu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbir sekalian makhluknya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan berserahlah engkau kepada Tuhan, dan berserahlah engkau kepada Allah, Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Hidup allazi la yamut. Mana perjelas lagi. Mana bertawakallah kepada Allah. Allah tu siapa dia? Yang hidup, la yamut, dan dia tidak mati. Dan pujilah, bertasbihlah dengan memuji-mujinya. Cukuplah dia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hamba-Nya. Manakala sifat fi'liyah menciptakan, mana mengadakan makhluk dari satu benda. Maknanya kita ni lah, kita ni dipanggil Allah dipanggil sifat mencipta Allah Ta'ala. Sifat mencipta yang ada pada Allah Ta'ala, khalaqa. Mana kita ni daripada bahan tertentu, maka jadi kita. Mana kita ni dijadikan daripada air, daripada tanah. Mana daripada satu jenis bahan, maka terciptalah kita manusia. Kalau Allah SWT cipta air, dah, sifat tu dikatakan sebagai badi'. Maknanya Allah SWT mencipta daripada tak ada. Mana kita ni tak ada, tetapi diciptakan dengan bahan sedia ada. Mana daripada tanah, daripada air, maka jadilah kita. Tanah tu daripada tak ada, maka ada tanah. Daripada tanah ni ada kita. Mana mencipta kita ni daripada benda yang sedia ada. Jadi Allah Ta'ala Maha Kuasa, Dia boleh mencipta makhluk Dia sama ada daripada benda yang sudah ada kepada benda yang akan ada kemudian, ataupun daripada benda tidak wujud, Dia boleh mewujudkan supaya ada. Itu Maha Kuasa Allah Ta'ala. Kalau kita ni, boleh kita nak buat sesuatu benda, tapi kena ada bahan. Mencipta daripada tak ada, tak boleh, kena ada. Manusia pandai awak kapal terbang, dia kena cari besi juga. Lepas tu dia kena ada sampel. Manusia boleh cipta kapal terbang tu, dia tengok burung dulu. Dia lepas tu makan masa inovasi dia tu. Daripada berapa orang dah patah mati sebab nak terbang. Cipta bus sayap lah, macam-macam buat sayap dah. Maknanya payah tu. Maknanya manusia boleh juga mencipta, tapi terhad dalam kekurangan. Tak boleh. Manusia dia kena angkat tangan. Ia mencipta sebenar-benarnya Allah.
Mengadakan, jadi mengadakan daripada tak ada, merezekikan. Mana ada habuai dia, ada makan minum kita apa semua tu, itu rezeki kita. Mana ada orang yang mendapat rezeki, ada orang tak dapat. Menjadikan, membuat dan sifat-sifat fi'il lain banyaklah. Mengangkat darjat, menurunkan darjat, itu sifat Allah Taala. Allah Taala memberi kerajaan kepada orang dia nak, dan dia boleh tarik kerajaan daripada orang dia nak. Dia boleh memuliakan orang, dia boleh menghinakan orang. Ini semua kita panggil sifat fi'li. Sifat fi'li. Tajuk berikut ni, keazalian dan keabadian sifat dan nama Allah. Lam yazal wa la yazalu bi sifatih wa asma'ihi. Lam yahdus lahu sifatun wala ismun. Allah tetap azali dengan sifat-sifat dan nama-namanya. Tidak ada satu pun nama dan sifatnya baru bertambah, baru ada tak ada. Mana memang daripada dulu lagi. Sebab tahu, kalau kita kata dah, tahu Allah Ta'ala ni mana tahu segala-galanya. Sebab bagi Allah Ta'ala ni dia tak ada masa depan, masa lepas tak ada. Dalam ilmu dia, kita ni terhad, kita ada pada masa sekarang, masa lepas kita tak ada. Maklumat tentang masa akan datang kita tak ada. Hal lepas pun kalau kita baca buku sejarah baru kita tahu. Hal sekarang berlaku ni kita tahu setelah benda tu telah berlaku. Katalah apa, hujan lebat di Johor, tak, kita hanya tahu bila kita buka berita, kita buka telefon, rata gambar, barulah tahu. Sebelum tu tak tahu. Mana ayatnya kita ni tahu, kita tu tahu ya terhad, terdahulu dengan tidak tahu. Adapun tahu Allah Ta'ala ni dia kata inkishaf, segala-galanya itu tersingkap kepada Allah SWT, tidak ada yang menutup, menghalang. Jadi tidak ada berlaku pertambahan, ataupun dalam istilah sifat 20 ni, nama-nama Allah Ta'ala ni dia qadim, ghairu hadis, bukan kata baru, tapi dia adalah qadim, seperti zat dia juga. Kemudian Imam Abu Hanifah kata lagi, lam yazal aliman bi ilmihi wal ilmu sifatun fil azal wa qadiran bi qudratihi wal qudratu sifatun fil azal wa mutakalliman bi kalamihi wal kalamu sifatun fil azal wa khaliqan bi takhliqihi wat takhliqu sifatun fil azal wa fa'ilan bi fi'lihi wal fi'lu sifatun fil azal wa fa'il huwa Allah Ta'ala wal fi'lu sifatun fil azal wal maf'ulu makhluqun wa fi'lu Allah Ta'ala ghairu makhluqin. Ini panjang, tapi dia nak ayat penegasan lah. Dia yakni Allah Ta'ala sentiasa dan tetap dengan sifat mengetahui dengan ilmunya. Mana pada Allah Ta'ala tu ada sifat yang kita kata sebagai sifat tahu, sifat ilmu. Sebelum kita pergi ni sebelum kita pergi nota 27 ni, kita tengok nota 20 ni. Sebahagian tu kita hurai dah belah-belah. Cuma molek kita baca nombor 26 ni, Allah sejak sedia kala dan sentiasa bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Maknanya kamal dia tu, kesempurnaan dia tu secara qadim dan baqa. Baqa, kekal. Qadim dah. Wujud, kidam, baqa. Jalah tu. Jadi wujud zat dia, wujud sifat dia adalah qadim, seperti mana zat dia. Sifat sempurna dia tu sejak dahulu lagi. Allah memiliki nama-nama yang indah. Mana nama-nama dia ni menggambarkan kepada zat dan sifat dia. Sifat-sifat Allah bukanlah sesuatu yang baru ada setelah tiada. Bukan lagu tu. Nama dan sifat Allah Ta'ala ni bukan yang baru ada, tidak.
Kalau baru ada tu kita panggil sebagai istikmal. Istikmal. Istikmal ni maknanya berusaha untuk jadi sempurna. Kalau manusia dia nak jadi pandai, nak sempurna, dia kena latihan. Jadi masa latihan itulah dia ada rebah, dia ada sakit, dah. Dia ada salah, gelecah, terseliuh, macam-macam. Dia ada penat. Nak boleh kau pandai tu berair mata, dah, jerit. Kalau nak naik bangun nego tu berapa kali dah dia kena tipu orang. Dia rugi. Tu manusia. Orang kata kejayaan seorang-seorang tu terdahulu sebelum daripada dia tu banyak kegagalan. Gagal manusia. Tapi Allah Ta'ala tidak lagu tu. Memang dia bersifat dengan sempurna. Sejak azali lagi dia tidak perlu berusaha untuk jadi sempurna, ataupun kita kata tidak perlu kepada istikmal sebab dia kamal. Istikmal ni berusaha jadi kamal, jadi sempurna. Jadi kalau kata berusaha, lemah. Allah Ta'ala tidak lemah. Bahkan sifat-sifat dan nama-nama Allah itu merupakan sifat azali dan abadi yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Sekiranya adanya makhluk barulah ada sifat khaliqiyah, yakni sifat sebagai pencipta, maka bererti sebelum ini tidak ada sifat tersebut. Allah Ta'ala kita baca Al-Khaliq. Sifat dia Al-Khaliq, yang mencipta. Mencipta langit dan bumi, mencipta kita manusia ni. Jadi kita ni bila ada, lewat. Makhluk ni, langit bumi bila ada, lewat juga. Sebelum tu tak ada. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW kata, "Kana Allah walam yakun syai'un ma'ah." Allah Ta'ala ada. Tak ada bersama dengan dia tu apa-apa. Jadi pada masa tak ada makhluk-makhluk, adanya Allah. Pada masa tu, adakah Allah Ta'ala ni sudah bersifat dengan sifat mencipta, ataupun ada makhluk tu baru dia bersifat dengan sifat mencipta? Maka ahli sunnah kata, Allah Ta'ala ada tu sempurna dengan sifat dia. Dia sudah ada bersifat dengan sifat mencipta, sudah ada dengan sifat memberi rezeki, sudah ada dengan sifat menghidupkan, mematikan, walaupun makhluk tak ada lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita kata kemudian baru ada, berarti itu terdahulu sebelum daripada ada tadi tak ada. Jadi tak ada tu menggambarkan kepada lemah. Dan tidak mungkin bagi Allah Ta'ala ni lemah. Jadi kalau kata makhluk tu ada, barulah sifat khaliqiyah tu ada, ini berarti Allah Ta'ala ni ada pembaharuan dalam sifat, dalam zat dia. Itu tidak layak dengan sifat keagungan dia. Jadi sekiranya adanya makhluk, barulah ada sifat khaliqiyah, yakni sifat sebagai pencipta, maka bererti sebelum ini tidak ada sifat tersebut. Jadi kalau tak ada sebelum pada ni, maknanya kurang. Ini tentu sekali mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana berlaku, ada dua berlaku. Kerana pernah berlaku ketidaksempurnaan sifat-sifatnya. Kerana pernah berlaku ketidaksempurnaan sifat-sifatnya. Jadi mustahil begitu. Kata Imam Tahawi, Allah sentiasa dengan sifat-sifatnya sejak azali sebelum penciptaan makhluk-makhluknya. Tidak berlaku pertambahan apa-apa sifatnya dengan sebab adanya mereka itu. Maknanya sifat Allah Ta'ala ni dia tidak terkesan dengan ada ataupun tak adanya makhluk. Mana tidak berubah. Tidak berlaku pertambahan apa-apa sifatnya dengan sebab adanya mereka itu, sebagaimana sifat-sifatnya tetap demikian sejak azali, maka akan juga tetap demikian tiada kesudahan. Lagu tu dah. Mana sifat mencipta ni, mana kalau kata dah kiamat ni berlaku, hancur berlaku segala ada atas muka bumi ni, lepas tu hilanglah sifat mencipta bagi Allah Ta'ala. Adakah hilang? Tak hilang, tetap tak hilang. Walaupun semua makhluk-makhluk ni hancur ni, adakah
hilang juga, berakhir juga sifat mencipta bagi Allah? Jawapannya tidak. Sebab Tuhan dia kena lagu tu. Dia kena sifat sempurna. Jadi kalau ada kekurangan itu tidak mungkin. Tuhan lagu tu. Walaupun makhluk baru tercipta, namun ia tidak bermakna sifat mencipta pada Allah hanya ada pada adanya makhluk. Pada ketika adanya makhluk, tidak mungkin. Jadi kalau kita tengok manusia lah, nak faham sifat aku ni, kita kadang-kadang kita kena tengok juga manusia. Orang tu nak buka kedai, katalah dia nak buka kedai. Dah. Nak buka kedai. Buat pinjaman dengan bank apa semua, dah. Bank dia naklah kertas kerja tu. Dia nak tengok juga, CJ kita pandai wakil ke tidak. Lama kan kita nak wakil, dah. Kata awak nak buka kilat kedai kek ni, awak pandai wakil. Tak pandai, tapi biar ada kilat tu pandailah saya. Lagu tu tak boleh terima. Tak boleh terima. Bank tak akan lulus. Pinjaman kita tu kita nak buka kedai kek. Sebab apa? Masa kita minta tu kita tak pandai lagi. Jadi kalau kita nak minta pinjaman nak buat kedai kek, dah, kita kena pandai lah dulu. Bukan setakat bank, adik-beradik kita tu ngulu pun tak sewi. Kita minta abang itu ngulu bakar. Tak usah kata wakil lah, nak awak hulu je. Tak, minta abang itu ngulu. Tok ngulu tanya awak pandai ke awak hulu ni? Tak pandai. Tak usah pergi ke orang lain. Sebab tak layak. Mana kelayakan itu tak ada untuk membuat wahulu tadi. Tak ada kelayakan. Sebab apa? Sebab dia tak pandai, tak erti. Tak ada sifat tu. Sifat pandai buat wahulu tu tak ada pada dia. Jadi macam mana nak ada wahulu? Macam mana pihak berwajib tu nak beri bantuan kewangan pada dia. Jadi begitu juga Allah SWT lebih-lebih lagi lah. Dia nak mencipta alam ni, baik dia tu daripada dulu lagi bersifat dengan sifat mencipta. Walaupun makhluk tak ada lagi. Sebab kalau nak kata dia kalau nak kata ada makhluk baru ada sifat mencipta dia, itu cek lemah. Cek lemah. Jadi kita kata di sini sebagai kesimpulan, sebagaimana zat Allah Ta'ala bersifat dengan qadim, baqa', maka begitu juga sifat-sifat dia bersifat dengan qadim, qidam dan juga baqa'. Kalau zat dia sahaja baqa', qadim, sifat-sifat tidak, itu kekurangan. Bila kurang tak layak jadi Tuhan, mustahil dia nak jadi Tuhan. Ini kerana makhluk itu adalah muta'allaq bagi sifat mencipta, mana hak berkait. Ini payah sikitlah. Ada mari istilah muta'allaq, mana hak berkait. Mana kalau muta'allaq ni mudah kita kata Allah khaliq. Allah khaliq, sifat dia khalaqa mencipta. Makhluk itulah orang panggil muta'allaq, hak kait dengan sifat mencipta Allah Ta'ala. Kalau kita kata suara, bunyi itu adalah benda yang didengar oleh Allah Ta'ala. Jadi bunyi ni kita kata muta'allaq bagi sifat dia. Kalau orang bahasa ngaji sifat 20, dia adalah kita panggil ta'alluq saluhu qadim. Ta'alluq saluhu qadim. Maknanya Allah Ta'ala ni dia qadim lagi dia saluh. Mana berkemampuan, layak untuk mencipta barang yang tak ada lagi. Jadi ada makhluk tadi itu orang panggil tanjis hadis. Tapi peninglah kalau main cara sifat 20 tu. Mudah kita kata makhluk tu baru ada. Makhluk tu baru ada. Khaliq Allah Ta'ala zat ada. Sifat dia sedia ada. Cuma makhluk tu baru ada. Kalau kita kata makhluk tu baru ada, sifat pun baru ada juga, tak layak bagi Tuhan.
Dia maha sempurna. Jadi kita kata sebagaimana zat dia sempurna, sedia ada, maka sifat dia pun sedia ada juga, meskipun makhluk tu tak ada lagi. Mudah gitu, mudah gitu. Lepas tu yoga ni tak boleh banyak-banyak, dah. Boleh pergi tu tak apa dah, bahawa Allah Taala zat dia qadim, sifat pun qadim juga. Hak baru ada ni makhluk dia, hak berkait dengan sifat tadi. Hak baru yang berkait dengan sifat tu, hak itulah hak baru ada. Zat sifat tu sedia ada, qadim. Pergi gitu insya-Allah, tak ada keliru. Kemudian hak ni dah sentiasa dengan ilmu dia, ilmu dia tu sifat pada sejak azali lagi. Ini dia nak tindak atas hak tadi. Biar kejak kemah molek. Ini insya-Allah kita sambung akan datanglah. Setakat tu saja. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.